Hadanah. Apa itu hadanah? Definisi hadanah ialah hak penjagaan anak yang masih kecil, yang belum memayis dan tidak mampu menguruskan diri sendiri. Hukum hadanah adalah wajib. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahawasanya seseorang perempuan telah datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, bahawa anakku ini, perutkulah kandungannya, susukulah minumannya, darilibaanku rumahnya. Tetapi bapanya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu daripada aku." Selepas mendengar aduan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Engkaulah yang berhak menjaga anak itu selagi engkau belum berkahwin lain." Terusnya kita tengok siapakah yang paling berhak terhadap hadanah. Okey, sama ada dalam tempoh perkahwinan atau selepas berlakunya perceraian, ibu ialah orang yang paling berhak daripada orang lain bagi menjaga anak kecilnya sehingga anak kecil itu mencapai umur mumayyiz. Okey, yang seterusnya adalah syarat-syarat menjadi hadinah atau penjaga. Syarat-syarat ini termasuklah: yang pertama, beragama Islam; kedua, berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah; yang ketiga, sempurna akal; yang keempat, berumur yang melayakkan dia memberikan kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang diperlukan; yang terakhir, tinggal di tempat di mana anak-anak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani. Seterusnya, tempoh penjagaan kanak-kanak yang ditetapkan oleh undang-undang. Mengikut Seksyen 84-1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Akta 303 memperuntukkan bahawa hak hadanah bagi menjaga seseorang kanak-kanak tamat apabila kanak-kanak itu mencapai umur 7 tahun. Jika kanak-kanak itu lelaki dan umurnya 9 tahun dan jika kanak-kanak itu perempuan tetapi mahkamah membolehkan atas permohonan hadanah membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur 9 tahun. Jika kanak-kanak itu lelaki dan umurnya 11 tahun dan jika kanak-kanak itu perempuan, setelah tamat hak hadanah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah memayis, maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya. Seterusnya merupakan hak mumayyiz. Mumayyiz dalam Islam memiliki pengertian anak yang telah mencapai usia sekitar 7 tahun dan dianggap boleh membezakan antara perkara baik dan perkara buruk bagi dirinya. Istilah mumayyiz sendiri merujuk kepada seseorang yang telah mampu melakukan banyak perkara, baik tindakan itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Hak mumayyiz pertama merupakan boleh pilih. Hadis bahawa Rasulullah telah menyuruh seorang anak yang sudah mumayyiz supaya memilih ibu atau bapa yang dia suka untuk bersama. Riwayat daripada Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, anak berdiam diri. Pihak kadi boleh bagi keputusan setelah lihat kepada kemasalahan si anak kerana untuk menjaga kebajikan anak. Bagi hak tidak mumayyiz, ibu lebih berhak. Hujah Kitab Kifayah Al-Ahya Juz'u 2 halaman 93 iaitu apabila mencerai seseorang lelaki akan isterinya dan ia mempunyai anak dengan isteri itu, maka si isteri berhak memelihara anak itu sehingga anak itu berumur 7 tahun. Seterusnya merupakan susunan penjagaan. Pertama adalah ibu. Pihak seterusnya di bawah ibu merupakan nenek, selepas ibu hingga ke atas. Kedua adalah bapa. Pihak seterusnya merupakan nenek sebelah bapa hingga ke atas. Pihak seterusnya kakak atau adik perempuan seibu atau sebapa. Pihak seterusnya kakak atau adik perempuan seibu. Seterusnya
kakak atau adik perempuan sebapa, dan pihak seterusnya adalah adik perempuan daripada kakak atau adik perempuan daripada seibu dan sebapa. Seterusnya ialah cara memfailkan hadanah di mahkamah syariah. Caranya ialah dengan memfailkan kes di mahkamah tinggi syariah, di mana kita bermastautin atau dapatkan khidmat guaman daripada peguam syar'i di Biro Bantuan Guaman atau swasta. Setiap pemohon yang ingin mendapatkan khidmat Jabatan Bantuan Guaman perlu mengemukakan dokumen atau butir yang berikut. 1. Butir-butir perkahwinan, iaitu surat nikah asal dan surat cerai, dan juga surat kelahiran anak-anak. Yang kedua ialah butir-butir pihak kena tuntut, nama, alamat pekerjaan suami atau isteri, dan juga nama dan alamat majikan suami atau isteri. Yang ketiga ialah laporan-laporan berkaitan, iaitu laporan rudin cara, laporan perubatan, laporan polis, saksi, penyerta gaji suami dan isteri, per akaun daripada majikan suami atau isteri, penyerta KWSP suami atau isteri, bukti berhubung dengan pertukaran alamat, dan juga dokumen-dokumen sokongan lain yang berkaitan jika ada.